Bismillahirrahmanirrahim. Mengumumkan ketibaan Imam Besar kita Ustaz Farhan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang berbahagia lagi dihormati Sahibul Fadilah Ustaz Muhammad Farhan bin Wijaya, Imam Besar Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam, penceramah muda kita pada pagi ini. Tuan Haji Abu Bakar bin Ahmad, pengurusi Surau Raudah Al-Muttaqin Seksyen 4 Shah Alam. Yang dikasihi Ustazah Hajah Ibdul Abdullah,
Penasihat Persatuan Mubalighah Negeri Selangor, yang dikasihi Ustazah Masirah Maslan, Pengerusi Persatuan Mubalighah Negeri Selangor, yang dikasihi Ustazah Dr. Huzaimah Ismail, Timbalan Pengerusi Persatuan Mubalighah Negeri Selangor, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Bagi memberkati majlis dan pertemuan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama memulakan majlis dengan membaca ummul kitab Al-Fatihah. Rasa kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan limpah kurnianya kita diberi kesihatan yang baik dan kelapangan masa untuk sama-sama kita berada di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan akan mengundang barakah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dituliskan dalam buku catatan kita sebagai amal soleh yang akan beri kebaikan kepada kita semua. InsyaAllah di hari kita akan bertemu dengan Allah di Yaumul Mahsyar nanti. Amin. Allahumma amin. Selamat datang ke Klinik Al-Fatihah dan Rukun Khawli, anjuran bersama Persatuan Mubalighah Negeri Selangor dan juga Biro Muslimat Surau Rawdah Al-Mutaqin Seksyen 4 Shah Alam. Ucapan setinggi-tinggi berterima kasih kepada yang berbahagia Sahibul Fadilah Ustaz Muhammad Farhan Wijaya, Imam Besar kita, yang sudi meluangkan masa untuk berada bersama-sama kita pada hari ini. Jazakallah khairan Ustaz. InsyaAllah pada pagi ini kita akan mendengar ceramah Ustaz berkaitan dengan ibadah yang amat penting, iaitu solat, dan khusus berkenaan dengan surah Al-Fatihah dan juga Rukun Khawli. Tak lupa juga terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk dan datin yang sudi berada di sini pada hari ini. Alhamdulillah, syukur nampaknya sampai ke belakang sana. InsyaAllah kita bersama-sama dengan Ustaz sehingga jam 11 insyaAllah. Sebelum itu, izinkan saya kita berkenalan sekejap dengan Ustaz. Boleh Ustaz ya? Sedikit biodata Ustaz yang ada pada saya. Ustaz telah melanjutkan pelajaran ke Sekolah Agama Menengah Batu Sepuluh Bulungan, kemudian ke Mahad Qiraat Al-Furqan Madiwa, Institut Pengajian Tinggi Islam dan Bahasa Arab, Masjid Tinggi Bagasarai Perak. Kemudian melanjutkan Diploma Dakwah di Institut Pengajian Tinggi Islam dan Bahasa Arab Madiwa di Bagasarai Perak. Seterusnya mengikuti ijazah Sarjana Muda Sosial Islam Universitas Islam Pekanbaru Riau, Indonesia, dan memperolehi sarjana syariah pengurusan MA dari College Universiti Islam Antarabangsa Selangor, atau sekarang dikenali sebagai College Islam Universiti Islam Selangor, insyaAllah. Memulakan kerjaya sebagai pegawai Hal Ehwal Islam Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah tahun 2008 hingga 2011. Kemudian pada tahun 2011 hingga 2013 menjadi Senior Officer Islamic Affairs Shah Padu Group selama 2 tahun. 2013-2014 meneruskan kredibiliti jiwa anak muda yang memertabatkan Al-Quran, asas kehidupan, apabila beliau ditawarkan untuk mengurus Masjid Tengku Ampuan Jemaah Bukit Jerutung Shah Alam sebagai pengurus. Dan dari 2014 sehingga kini, pada 5 Oktober 2014 beliau telah dilantik mentadbir Majlis
kebanggaan rakyat Selangor yang merupakan tarikan utama di Selangor, iaitu sebagai Imam Besar Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Selangor sehinggalah sekarang. Saya rasa wajah Ustaz tidak asing lagi bagi kita semua. Jadi tanpa membingahkan masa, saya serahkan majlis kepada Ustaz. Tafadhal masykurun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammadun wa aluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Rahmati Allah wa pengurusi majlis, rahmati Allah Ustazah Hajah Hindun Abdullah, penasihat Persatuan Mubalighah Selangor, yang dirahmati Allah, Tuan Haji Abu Bakar bin Ahmad, pengurusi Tawraqah Tersyabat, yang dirahmati Allah Ustazah Masirah Maslan, pengurusi Persatuan Mubalighah Negeri Selangor, yang dirahmati Allah Ustazah Dr. Huzaimah Ismail, Timbalan pengurusi Persatuan Mubalighah Negeri Selangor, Ketua-Datuk Datin ahli-ahli akademik, para ilmuwan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur di atas limpah izin rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita dapat kita sama-sama pada pagi ini untuk membincangkan suatu tajuk yang begitu penting dalam kehidupan kita. Mula-mula ni kita slow dulu lah. Lepas ni kita mulalah rancang. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Persatuan Mubalighah di atas jemputan ini. Yang awal dah jemput, saya kata kalau pengarah Jadis izinkan saya akan hadir, kerana dalam waktu bekerja, kalau luar waktu bekerja tak ada masalah, tapi dalam waktu bekerja semua ketutangan Jabatan Agama Islam Selangor kita diminta izin dengan pengarah Jadis. So pengarah minitkan tiada halangan, kita boleh hadirlah. Tiada halangan itu pun kalau ada mesyuarat-mesyuarat yang berbentuk kerja hakiki, saya tidak dapat hadir walaupun telah diminitkan tiada halangan pada pengarah. Jadi Alhamdulillah Allah izinkan. Saya pun takut juga kalau ada mesyuarat last minute. Jadi tak ada mesyuarat hari ini, pengarah dah izinkan, dan saya kena isytihar apa-apa dapatan pada majlis ini kepada saya kena bawa maklum kepada pengarah untuk saya memohon kebenaran. Jadi jujurnya dalam integriti dalam kita bekerja. Jadi saya itu sebab saya takut sangat kalau kadang-kadang jemput atau tak dapat hadir kerana nak menjaga sebagai kedatangan perkhidmatan awam. Hadirin hadirat muslim muslimat yang dirahmati Allah, saya nak minta izin, saya kalau berceramah nak suka berjalan boleh? Tidak ada istilah. Jadi kalau yang punya soalan yang belakang-belakang kena tanya, kena baca nasib lah. Minta izin lah. Kata ustaz lain mungkin ceramah saya dan saya suka berjalan, jadi dapat mic yang macam ni lebih senang lah. Jadi yang belakang-belakang bersiap sedia. Hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama Allah nak tanya sembahyang, betul? Jadi saya tak nak formal sangat kita. Satu, yang Allah nak tanya sembahyang. Amalan lain tak ada yang buat bacaan. Yang ada bacaan sembahyang. Haji 3 bulan kursus haji. Ni Masjid Negeri tu ada hadir 1000 orang datang. Ada juga tamu haji Kerana Jaya datang dengan kita minta pemurnian modul-modul haji.
Nak melontar tak payah susah, angkat tangan balik lah, contoh. Tawaf tu pusing je lah, istilah. Tapi tidak ada rukun bacaan, niat dan perbuatan saja haji ini. Satu niat, yang kedua perbuatan. Itu sebab nama dia mengerjakan. Nak kena pergi orang yang ada kudrat, orang ada kekuatan, orang yang masih berdiri nak jalan, nak melontar, nak rumput orang ramai. Semuanya perbuatan, bermabit, bermalam, semua perbuatan. Kalau dia niat haji, lepas tu dia sampai kesudah dia sah tak haji? Sah. Asal dia perbuatan, asal wukuf di Arafah, mudah boleh selesai haji dia. Tapi bab sembahyang dia tak boleh hanya perbuatan, dia ada elemen nama dia rukun qauli. Ini yang dalam slide ni mungkin urus dia boleh bagi dan sebagainya. Kita tak bincang sangat. Saya nak bincang yang apa yang kadang-kadang di luar slide ini. Pertama, rukun qalbi, sembahyang dengan rukun yang bagi kepada nama dia niat. Niat ini dalam mazhab Syafi'i, sebahagian besar dalam mazhab Syafi'i kadang-kadang membincangkan mengenai hal niat. Benda yang sama 2 rakaat, tapi niat membezakan. Duit RM10 yang sama, tapi berbezakan niat. Nak letak dia sebagai wakaf, nak letak dia sebagai nazar, nak letak dia sebagai bayar zakat, nak letakkan sebagai sedekah, bergantung pada niat. Benda yang sama RM10. Kita kejap lagi kita nak sembahyang duha, ataupun tadi dah sembahyang duha, beza dia niat. Benda yang sama 2 rakaat, nak sembahyang duha ke, nak sembahyang taubat ke, nak qada subuh ke, nak buat, bezanya niat. Itu sebab rukun yang letak pertama adalah rukun qalbi, niat. Apa niat yang nak diletakkan dalam sembahyang itu? Tapi kita tak bincang detail yang itu. Pasal masa terakhir kita nak bincang khusus nama dia rukun qalbi. Yang kedua, qauli, benda yang nak kena baca. Apa benda yang kena baca, yang menyebabkan kalau tak baca ini apa akan jadi pada sembahyang kita? Yang ketiga, kita bincang tentang rukun fi'li, perbuatan. Bangun, berdiri, rukuk, sujud, duduk antara dua sujud, kita duduk tahiyat, pusing kanan ke, pusing kiri ke, macam mana ke, itu bentuk fi'li. Maka 3 elemen ini semuanya dalam bentuk sembahyang yang zahir, yang boleh dilihat dengan mata kasar, yang boleh dihukum betul tak betul, sah tidak sah dengan rupa bentuk zahir. Tapi jangan kita lupa, solat ada elemen nama dia yang batin. Yang batin ini yang patut diseminarkan, yang patut dilebih perincikan mengenai solat-solat yang rupa bentuk batin. Kerana berupa solat yang zahir semata-mata, kita boleh hukum. Fatihah kalau baca kuat, baca slow ke baca kuat, kita boleh jadi okey, Fatihah dia betul. Tapi kalau bacaan, kalau dibaca dengan sir, ada bacaan dengan jahar baca kuat, ada bacaan yang dibaca dengan sir. Imam baca Fatihah tak betul sir imam ni. Kemarin saya sembahyang di Kuala Lumpur dengan anak saya, dengan keluarga. Balik tengok pakcik saya di ICU vascular cardiology hospital tu, balik sehingga sembahyang di satu masjid Kuala Lumpur yang agak memeranjatkan saya, masjid yang ternama. Sembahyang fardhu zuhur, jangan dibatalkan. Ini pun nak cerita, walaupun sembahyang di masjid, bila dia sembahyang tu takbir ihram, Allahu Akbar. Anak saya kata, dia mula dengar, anak saya dah 3, bapa kenapa dia baca macam tu? Anak saya Muhammad, saya dengar, saya ingatkan dia lantunkan Allahu Akbar. Saya dengar gitu, saya diam lagi. Masuk dalam kereta balik rumah saya, tadi imam tu baca, bila rumah dah bercakap, betul lah telinga saya ni, kenapa imam tu baca dia sepanjang takbir sampai salam? Sampai salam tu mungkin betul, Allahu Akbar gitu, bah tu macam melantun. Jadi saya kata, wirid dia, doa dia betul semua. Jadi saya kata, itu kenapa? Jadi kita pun, ini kisah-kisah yang agak memilukan kita. Baik merah atas kepala ke putih atas kepala, itu bukan ukuran. Kadang-kadang
kadang-kadang yang tak mengaji tinggi-tinggi ni, yang biasa lelaki-lelaki biasalah baca lebih baik daripada imam. Yang baca macam perempuan ni, yang mengaji tak lelaki sentiasa jumpa ustaz tak lelaki lebih baik daripada imam yang masjid-masjid besar. Kita tak tahu sudah. Bukan ukuran. Orang awam yang tak hafal Quran lebih baik pada yang hafal Quran. Ini realiti, tak boleh lagi dah. Hadirin yang dirahmati Allah, kita bincang yang pertama. Wajib dibaca pada kadar suara yang boleh didengar diri sendiri. Pertama, apa nak diukur? Wajib ke sunat? Wajib. Pada kadar suara yang boleh didengar oleh diri sendiri. Ini ambil simpan yang boleh didengar oleh diri sendiri, bukan oleh orang sebelah. Yang saya takut banyak perkara-perkara yang pandangan-pandangan yang wallahu a'lam. Tapi apa yang kita belajar, apa yang kita nampak, apa yang kita lihat dalam kitab, bacaan rukun qauli ini didengar oleh diri sendiri. Apa dia? Wajib mendengar takbiratul ihram itu oleh orang yang bersolat itu sendiri, bukan orang lain. Sekiranya pendengarannya baik, tak ada masalah, tinggal kita baik. Dan tiada dihalang dengan benda yang mendatang, contohnya bunyi bising, seperti seluruh rukun qauli daripada Fatihah, tasyahud akhir dan salam. Artinya, kalau kita tengah sembahyang Bismillahirrahmanirrahim, bunyi ada halangan-halangan. Sembahyang surau tepi jalan, dengar bunyi lori, bunyi ambulans, bunyi motor, budak rem-rem motor, terganggu, boleh diangkat suara sikit. Tetapi pada pendengaran yang normal, diri sendiri cukup. Dan tiada halangan benda diri sendiri. Kalau tak ada elok surau ni, mic ni bagus, tak payah nak baca Bismillah, Alhamdulillah, Allah Malik Subhan. Terus yang Fatihah tu, yang baca tasbih pun sama kuat juga. Subhanallah, Subhanallah, Rabbil Allah. Soalnya dalam sembahyang ada yang baca jahar, ada yang baca sir. Apa maksud sir? Sir ini rahsia. Sirrul asrar, rahsia dalam rahsia. Sir juga boleh dikatakan perlahan. Yang dengar untuk diri sendiri, bukan dengar untuk diri orang sebelah. Ini bukan orang sebelah, tu 5 orang dengar tu. At-tahiyyah. Ustaz Rumin, saya banyak kehidupan saya belajar, banyak mengikuti kelas. Dia kata, sir sendiri. Saya semayang sebelah Ustaz Muhyiddin Jul, tak dengar pun putih disebut. Semayang sebelah Ustaz Rumin, tak ada pun dengar pun putih disebut. Diri sendiri, diri dengar. Kita hari ini mengangkat suara. Nanti kita akan ada satu slide yang bahas nafas apa, suara apa. Baik, pertama wajib dibaca. Kata Imam Malik, sekalipun orang itu bisu, wajib menggerakkan mulut dia. Bukan dibaca pada orang yang bersuara saja, orang bisu pun kena gerakkan mulut dia. Minta maaf kalau kita ada ahli keluarga yang bisu, dia kena angkat, buka mulut, menunjukkan qauli, bacaan itu di mulut. Bukan bacaan itu di dalam bukan qalbi, tapi di mulut, iaitu qauli. Mesti gerakkan mulut. Itu menunjukkan qauli. Baik, selesai. Yang kedua, jika seseorang itu tidak mempunyai pendengaran baik seperti tuli, akhirnya dia tak mendengar. Kita sekarang ni ada alat, itu sudah dikira boleh mendengar dengan baik. Tapi kalau tak pakai alat, dengar, apa Ustaz? Cakap sebelah pun, apa dia? Contoh. Maka tidak wajib ke atasnya yang sedemikian itu, iaitu memperdengarkan kepada dirinya sendiri bacaan qauli. Bahkan wajib baginya mengangkat suaranya dengan kadar suara yang dapat didengar olehnya jika dia mempunyai pendengaran yang baik. Artinya, kalaulah dia tak boleh baca dengan nak dengar sendiri, tak boleh, dia pun ada masalah, bolehlah angkat suara sikit, tapi sekadar-kadar dia tahu bacaan dia. Kalau dia tak dengar, macam kuat mana nak Bismillahirrahmanirrahim pun tak dengar juga, dah macam mana? Kalau ada masalah pendengaran, baca je.
Tak perlu sampai nak mengangkat suara sampai mengganggu orang sebelah. Pada kita, bacaan cukup sekadar contoh. Kalau dia nak angkat sikit, bismillahirrahmanirrahim, untuk diri dia, tak perlu untuk mengangkat pada telinga orang lain. Selesai. Sambung. Tiada arid bermaksud tiada wujudnya penghalang daripada pendengaran. Maka kalau wujud penghalang, tidak wajib ke atas orang yang solat itu mendengar, tapi wajib apa yang telah dinukilkan sebelum ini, iaitu dibaca dengan kadar yang didengari jika dibaca secara normal. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pada orang yang ada masalah-masalah, boleh angkat sikit suara, tapi untuk kadar diri dia, bukan kadar orang. Ini bukan kita buat sesaja ni. Ini dibuat untuk ulama bahas dalam kitab I'anatul Talibin. Sambung Ustaz. Baik, apa kata Imam Nawawi? Makmum sunat memperlahankan suara sama ada ketika solat sendiri atau berjemaah. Perlahan, jangan kuat. Kadar minimum ialah suaranya boleh didengari oleh telinganya sendiri jika dia mempunyai pendengaran yang baik dan tiada halangan untuk menyebutnya. Ini termasuk Fatihah, surah, tasbih, tasyahud, salam, doa. Bukan qauli saja, semua bacaan lain untuk diri sendiri. Jangan angkat suara. Sama ada bacaan wajib atau sunat, semuanya tidak dikira sehinggalah dia mendengar apa yang dibaca. Cukup. Wajib qauli, yang kedua adalah sunat untuk didengar daripada diri dia. Dan yang sunat untuk diri dia juga, yang wajib apatah lagi untuk diri dia, bukan untuk telinga orang. Tolong ubah. Saya jarang untuk di masjid negeri pun kuat. Masjid negeri itu ada 1-2-3 jemaah yang semayang belakang imam tu. Cukup kuat betul. Kadang kita terganggu. Tasbih, kalau dia baca rukun qaul itu mungkinlah kita faham, mungkin dia bekak tak dengar, minta maaf lah, bukan tak dengar. Tapi kalau tasbih pun kuat, yang bukan wajib, kenapa nak dia baca kuat? Ganggu kita imam, ganggu kita. Inilah kata berapa berani. Allah sudah. Masih tinggi ni, kalau salah baca je. Setengah imam tu kalau dia tegur, bacaan dia terlupa, dia tegur, seminggu tak nak jadi imam. Oh, dia malu dia. Faham macam tu. Kalau dah lambat seminggu tak nampak tu, mungkin dia malu lah tu. Nampak lama tak tugas. Lama tak tugas Ustaz? Bukan contoh. Tapi memang ada. So hati-hati tuan-tuan, tolong. Perkara-perkara macam ni tolong. Jangan sampai ganggu orang lain. Baik, selesai. Apabila kita berpendapat bahawa wajib bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah ketika solat jahar baca kuat, maghrib, subuh, isyak, makruh bagi makmum untuk menguatkan bacaannya sampai mengganggu jirannya, kata Imam Nawawi. Bahkan hendaklah dia memperlahankan suaranya sehingga hanya boleh didengari oleh dirinya sendiri jika dia seorang yang sami' tidak peka, dan tiada sesuatu yang menyibuk yang mengganggu bacaan yang jadi bunyi bising, dan selainnya itulah bacaan yang memadai. Tak ada benda bising pun elok je suruh kita kedap aircon. Kalau suruh macam sempat tutup aircon ni, kalau baca kuat memang lagi orang dengar. So cukup. Sekarang ni kita bincang macam mana kadar nak baca diri sendiri tu. Sambung soalan. Baik, ini penting. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, yang tadi dibincangkan oleh ulama fiqh. Jangan ambil fiqh saja, tengoklah apa ulama Quran cakap. Kita ni kalau fiqh, hebat. Di bab Quran kita tak nak tengok apa ulama Quran. Bab bacaan ini rujuk ulama Quran. Apa yang dikatakan baca kuat, apa yang dikatakan macam mana baca perlahan. Yang dikatakan Imam Syafi'i baca 60 kali khatam tu macam mana caranya, bersuara ke tidak suara ke, ataupun sebagai karamah untuk dia sebagai ulama ataupun wali ke. Kata ulama Quran, sambung tadi. Lagi. Angin yang keluar sebelum angin yang keluar dari paru-paru terdapat nafas bermula. Kan? Mana ada orang nafas pakai jantung? Nafas pakai paru. Manakala bahagian jantung adalah pada bahagian diafragma, angin jika keluar dengan semula jadi tanpa didengari, maka dia adalah nafas. Tu pun perempuan sekarang nafas.
gitu kan? Dia bernafas biasa je. Itu angin yang keluar daripada nafas. Cukup. Jika angin keluar dengan kehendak, angin itu keluar dengan kita paksa dan dibiarkan berdesir sehingga dapat didengari desiran yang terhasil dari dua anggota tadi, maka dinamakan suara. Baik, sekarang saya nafas. Nafas, biasa. Nafas, saya nafas. Saya tak dengar Haji nafas, saya tak dengar Ratu nafas, saya tak dengar satu lagu nafas. Nafas masing-masing kan? Sekarang ni saya baca. Dengar ataupun tidak, dan nonton bagi tahu saya apa yang saya baca. Subhanallah. Sekarang bacaan. Sekarang saya sebut perkataan. Suami. Ha? Suami. Dengar kan? Contoh. Bila saya keluarkan perkataan begitu dan tuan-tuan dan puan dengar apa yang saya kata, itu sudah suara. Itu sudah suara. Sebab saya memaksa nafas itu keluar. Tapi kalau saya tak paksa, nafas kita jalan. Nafas paksa. Sekarang ni saya paksa nafas itu keluar membentuk apa yang saya nak. Saya sebut Allahu Akbar. Tuan-tuan dengar Allahu Akbar. Kata ulama Quran yang kita sebut, saya baca apa? Itu sudah suara. Bermakna kalau kita sembahyang cukup aja untuk ini pasal pakai mic ni, dengar sampai lewat. Kata orang ustaz itu ustaz pun buat, bukan pakai mic. Sekarang saya tak pakai mic. Ini dengar. Sama tak payah. Tapi bila saya sudah Allahu Akbar, sambung selagi. Jika suara terdedah kepada cara-cara ataupun kaifiat dengan sebab berlalunya suara atau tertahan pautan yang kuat pada makhraj atau tidak berpaut atau seumpama dengannya, maka dinamakan sebagai sifat. Contoh, jika suara terdedah dengan cara-cara sebutan Bismillahirrahmanirrahim, dah bis, ada pula keluar suaranya. Ada pula Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya sudah mengangkat suara. Yang tadi suara sudah bersuara. Tapi bila saya mengeluarkan caranya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, saya sudah mula mengeluarkan suaranya, mengangkat suaranya sehingga keluarlah suara yang sedap ke, suara yang senau ke, suara yang patuh ke, suara yang bagaimana. Bila mula letak telinga sebelah, sudah mengangkat lagi suara otak ke, suara hidung ke, suara apa ke, tahap-tahap suara. Jadi cukup rukun qauli pada dengan kadar suara untuk didengar sendiri. Jangan kita mengangkat suara. Bila kita sudah mengangkat suara, orang sebelah sudah tahu apa kita baca. Kalau betul tak apa, sedap dengar. Kita yang sebelah salah betul. Saya rukun qauli ni Haji Ismail tahulah. Saya dah 3-4 siri di Surau. Rumah saya tu dah 2 bulan rukun qauli, baru habis minggu lepas. 2 bulan saya tak ada Sabtu. Lepas subuh di kursus rumah saya di belakang Petronas saya tuju. 2 bulan cerita benda yang sama. Alhamdulillah. Tapi tempat lain pun cerita juga. Yang dah ikut kelas pun sama, baca kuat juga. Geram tu. Dalam baca kuat salah pula. Ini masalah. Baik, ini kata Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Tahu tak Khalil Husari? Khalil Husari ni orang Mesir, qari. Lagu itu macam lagu Sultan Mati tu lah. Kalau keluar TV tu Yasin
wal Qur'anil Hakim. Keluar itu siapa pula dah meninggal ni. Dulu keluar kan macam tu kan. Keluar TV 1 je dia mengaji mesti. Apa lagu ni standard itu. Itu Khalil Musali. Dia pakai tajwid, kita sedang terjemah, dah siap dah buku tu, dah diterjemahkan. Kitab Ahkam Qiraat ni kitab tajwid bahasa Arab. Dia punya. Sekarang kita dah dapat kebenaran daripada ahli keluarga Khalil Musali. Sebab diwakafkan, semua buku diwakafkan, kita dah dapat dan keluarga dah benarkan, kita ada portion untuk wakaf dan sebagainya, kita terjemahkan. Dia mengatakan dalam buku ni, yang itu sudah dikata semua. Jadi fiqh kata, dengar diri sendiri. Nak dengar macam mana? Ulama Quran kata, dengan suara macam mana? Suaranya begitu, kadarnya begitu. Yang dikatakan nafas apa, yang dikatakan suara apa, yang dikatakan bersuara apa, semua ulama Quran dah bagi tahu. Jadi kalau kita baca Quran, boleh, tak ada masalah. Itu pun sudah suara. Dia dalam hospital, masuk buat suara nak keluar tak boleh. Suara tak boleh dah. Bismillah itu kalau kita nak mengangkat suara, itu dah cerita lagi. Jadi cukup pada itu. Pada sekali nafas suara dah keluar jelas sifat-sifat hurufnya. Bila saya angkat suara, Bismillah ada hamas, ada rakhawah, ada ismat, ada izlah, ada infitah. Jelas dia punya makhraj dan sifat keluar putih. K, saya suka makan, saya suka pergi masjid. Keluar putih huruf K, huruf S pun. Maka keluar sifat-sifatnya. Maka jelas pada kita keadaan suara, nafas dan kadar bacaan Al-Quran. Setakat ni ada soalan? Silakan. Sama. Sembahyang sunat boleh angkat suara, tapi jangan terlalu angkat suara. Bersuara cukup. Jangan Bismillahirrahmanirrahim terus sembahyang seorang. Takut nanti baik contoh. Bismillahirrahmanirrahim boleh seorang tak apa, tapi jangan sampai terlalu mengangkat suara. Cukup dengan kadar apa yang pada diri sendiri. Cukup yang didengari oleh diri sendiri. Jangan sampai satu rumah dengar. Sembahyang seorang bilik, tapi satu rumah dengar. Anak menantu dengar, ni dengar, cucu dengar, atuk sembahyang. Cukup sembahyang untuk kadar sendiri. Baik. Pesanan Ustaz Harun, kalau kita mengangkat suara ini, Bismillah, apa tujuan? Ditakuti boleh berlakunya riya. Riya ni apa? Buat kerana manusia pun riya, meninggalkan amalan kerana manusia pun tinggalkanlah. Takut. Bismillah. Tambah pula doa fil alamin. Amin. Allahumma. Kawan sebelah tak baca, dia baca Allahumma. Allahumma inni baraka. Allahumma. Allah. Banyak doa. Kawan sebelah dia, aku tak apa ni. Kawan sebelah. Ditakuti. Tak kata kita berkata subhanallah. Subhanallah. Apa itu? Sedangkan sembahyang ini berbisik-bisik kita dengan Allah, berkhalwat kita dengan Allah, macam-macam. Itu sebab saya kata kita perlu bincang juga sembahyang rupa bentuk batin. Ini cari kita nama dia Muniyatul Musalli. Orang Ustaz Zahidun belajar orang sekarang dah tak belajar dah. Muniyatul Musalli. Muniyah artinya berkehendak. Al-Musalli orang yang sembahyang. Berkehendak orang yang sembahyang akan kitab ini. Bacalah takbirnya ada 3 rukun, rukuknya ada 3 rukun, sujud ada. Ketika kita nak baca apa yang kena ada, bukan kita pasal fiqh, tapi tasawuf dalaman. Kita baca kita tu Syekh Fatani, ya Allah, rasa jauh kita sembahyang dengan Allah Taala. Baik, selesai. Sambung. Saya nak pakai ni, tak pakai ni boleh? Tak boleh, tak apa, boleh. Dia boleh kan, tak kata boleh pula. Nanti saya sikit.
ada 5. Pertama, takbiratul ihram. Bukan takbir, takbiratul ihram. Yang pertama. Yang kedua, Fatihah. Yang ketiga, tahiyat akhir. Yang keempat, selawat. Yang kelima, salam. Hadirin hadirat sekalian, yang pertama itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram ada 2 dalam takbir, ada 2. Takbiratul ihram dalam sembahyang, dan kedua dalam sembahyang juga dia panggil takbiratul intiqal. Kalau banyak intiqal, intiqalat dipanggil. Plural dengan singular dan plural. Baik, saya sebut takbiratul ihram yang mula-mula tu Allahu Akbar. Itu yang wajib dibaca dengan mulut. Tangan yang mengangkat tu hukum sunat. Dia kata tangan tu pula wajib pula. Kalau orang sembahyang tak ada tangan, patah pula diangkat lagi. Tak adalah. Tu yang wajib dibaca Allahu Akbar. Itu tadi tu yang wajib, yang memasukkan niat dalam takbiratul ihram tu. Itu takbiratul ihram. Mengangkat tangan hukumnya sunat. Sunat apa? Ada tak payah tanya. Nampak. Rukun sembahyang ada berapa? 11. Yang pertama, niat ke berdiri? Berdiri ke niat? Ini promosi mubalighat dan sempat ambil tanggungjawab ni. Niat dulu ke takbir dulu? Berdiri dulu ke niat dulu? Tak, sebelah saya berdiri, sebelah tu niat. Ini macam mana boleh buat ni? Niat dulu ke berdiri dulu? Dah berdiri pula. Nampaknya akidah tak apa nak kuat lagi ni. Goyang, cepat sangat goyang. Yang mana dulu ni? Niat ke berdiri? Mestilah. Tangan dah macam ni. Tangan dah macam ni. Mestilah niat. Adalah ayat bagi tu tadi lah. Niat. Innamal a'malu. Jangan berdiri dulu. Kalau orang tu sembahyang baring, aku nak berdiri ke? Sebab sembahyang tu atas wheelchair, aku nak berdiri dan berdiri. Niat dulu. Apa-apa buat mesti ni. Dia ada soalan bonus sejak ini dapat dia. Ingat tu. Pertama, apa rukun sembahyang yang terakhir? Tak salam, tak tertib, tak salam, tak tertib. Yang akhir tertib. Tertib itu mengikut sunnah. Boleh? Macam okey? Boleh? Pening kita ni. Baik. Pertama niat dalam rukun. Takbiratul ihram berdiri nanti. Lepas tu pun datang berdiri. Ketiga takbiratul. Boleh? Baik. Dalam takbiratul ihram, takbir al-ihram. Baik, takbiratul ihram, ini poin besar yang saya letakkan. Ada ulama letakkan sampai 17 kesalahan dalam takbir. Saya ambil dah banyak sangat. Saya ambil pecahkan ni. Pertama, pelihara segala huruf. Dalam rukun qauli jangan gugur satu pun huruf. Sebut betul-betul. Yang kedua, jangan panjangkan huruf alif atau ra. Allahu Akbar. Salah. Alhamdulillah. Kalau Allah sudah jadi istifham, tanya soal pula. Adakah Allah itu Maha Besar? Itu salah. Jangan putuskan bacaan Allah Akbar. Salah. Atau Allahu Akbar pun salah. Jangan tasydid pada ba. Allahu Akbar pun tak boleh.
Kesemua ini mesti dibaca dengan betul, iaitu dengan lafaz Allahu Akbar. Cuba. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bertebalkan ra ni dengan bar sangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang ini kan nanti masuk dengan niat tu. Allah 3. Qasad, ta'arud, ta'yin. Itu tak bahas lagi panjang. Itu nanti cari guru, kita ni fokus bacaan, cari ta'arud, qasad, ta'arud, ta'yin. Ustazah itu boleh je, tak masalah tu. Allahu Akbar. Cuba. Allahu Akbar. Cukup gini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi tak payah Allahu Akbar. Salah. Jangan ikut, jangan buat. Pada putus bacaan Allah hu kat belakang. Hu akbar. Salah. Confirm salah. Dia yang tak belajar, dia betul. Kita yang belajar, kita salah. Pasal mengikut yang tak mengapa kita yang dah belajar, memaliwat dah buat, surah dah bagi keizinan, kita ikut yang salah lagi. Baik tak payah belajar. Gitu. So kita pastikan yang betul. Selesai. Ada soalan? Silakan. Dua kali angkat tangan. Ditakuti. Saya tak kata tak salah. Ditakuti. Yang pertama itu betul, yang kedua itu tak salah. Tiba-tiba dia pakai yang kedua. Padahal yang pertama itu dah betul, yang kedua itu tak betul. Dia pakai yang kedua terus punya. Tak sah. Wallahu a'lam. So jangan dan berbar tadi Allah lagi. Takut yang kedua tu dia buat betul, dipakai yang ketiga. Yang ketiga tu salah, tapi pakai yang ketiga. Yang kedua tu walaupun hati dia kata yang ketiga tu betul, tapi ikut bacaan yang kedua tadi betul daripada yang ketiga. Itu hati-hati. So was-was ini janganlah. Itu sebab imam-imam tu sembahyang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahi. Dulu sembahyang betul tak? Saya sempatlah tengok walaupun saya orang baru. Contohlah, orang lama-lama sembahyang baca, ada yang baca qul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Baca 3 qul tak sembahyang. Dalam Munyatul Musalli disebut sebelum sembahyang mesti menghadirkan hati. Tasawuf, pendekatan tasawuf itu hadir hati. Ini sembahyang hati tak hadir kalau Allah. Hukum syarak sah, fiqh sah, tapi mana rupa bentuk batinnya? Atau sebab nak hadir hati, jangan bagi syaitan masuk, nak kawal diri ni, nak hadir-hadir. Bismillah. Pakai wangi-wangian, pakai pakaian kemas, pakai serban, pakai ambil duduk daripada rumah, datang awal. Pasal benda itu dibuat menghadirkan hati. Baik, tak nak pas panjang, selesai tadi Allah Akbar. Sambung yang kedua. Baik, kata Imam Syafi'i, tidak sah bagi seorang lelaki mengangkat takbiratul ihram untuk solat melalui hatinya. Kata Imam Syafi'i tak sah, pakai hati. Dan tidak sah pula dia membaca Fatihah melalui hatinya sehingga dia menggerakkan lidahnya. Kita apa? Mukhtasarat al-Buwaiti. Imam Syafi'i kata tak sah sembahyang pakai. Masuk sembahyang, dia ini anak muda lah selalu pakai malah dah berak muka. Ya Allah, ya Allah. So hati-hatilah dalam tengok anak-anak.
kita sembahyang. Yang kita nak di akhir zaman sembahyang yang kualiti, dapat diukur betul sembahyangnya. Baik, selesai. Sambung. Okay. Sambung slide-nya. Baik, yang kedua surah Al-Fatihah. Oh, dah jam 10. 1 jam lagi. Baik, surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ada berapa ayat? Ini semua dah tahu, ni saja saya nak bagi tahu. Surah Al-Fatihah ada 7 ayat. Dalam 7 ayat berapa satu? 14 satu. Tengok satu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. 3. Alhamdulillahi Rabbi. 1. Dah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ar-Rahmanir-Rahim. Berapa dah? 6 pula. 7 dah. Maliki Yaumiddin. 8 dekat dah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 8, 9. Dah berapa dah ni? 10. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 14. Semua 14 satu, jangan gugur satu-satu. Jaga. Ini kalau ahli Darushifa, masuk Darushifa ni, benda di tes pertama Fatihah, yang kedua tahiyat akhir. Pastikan sembahyang betul dulu. Ini kalau salah, orang boleh tegur, imam salah tadi baca. Sembahyang dengan suami, isteri kata, bang, orang tak kena tadi baca. Suami tu kita lelaki, berkumpul lah sijil, pucuk sijil macam negeri tu. Suami tu malas sembahyang dengan budak maghrib, kan? Jadi dia kata, abang salah baca tu bang. Ini boleh ditegur, tak ada masalah. Pasal ramai yang baca kuat. Tahiyat kan? Mana dua semua yang baca kuat tahiyat, tak ada. Itu lagi yang bahaya. Baik, ini 14 mesti dibaca betul. Dan ada huruf yang kena keluar lidah, wajib keluar lidah. Apa huruf yang keluar lidah dalam Al-Fatihah? Dha, yang keluar lidah mesti melebihi gigi. Huruf apa yang melebihi gigi? 3 saja. Zal, Fa, Za. 3 je huruf yang lidahnya keluar ketika menyebutnya dan ukurannya melebihi gigi. Cuba sebut Za. Za. Pastikan lebih gigi, jangan bunyi saya tak nak. Cuba Za. Za. Ambil mic ni tengok. Ada 2-3 orang yang mengaji dengan saya baca petang ni. Bagi Ustaz. Orang lelaki tak payah lah, orang lelaki semua dah pandai. Okey lah, orang perempuan. Sebutkan. Lagi. Huruf lepas tu. Za. Lagi. Huruf lain. Za, Za dengan Za. Zal. Baik. Cuba Za. Lidah masukkan Za. Tebal. Baca astaghfirullah. Astaghfirullahal. Lidah keluar. Astaghfirullahal azim. Cuba. Astaghfirullahal azim. Dengan hal azim. Azim. Tebal. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Ini Ustaz suruh istighfar. Ceramah kat surau beristighfarlah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bukan azim. Azim lidah keluar. Ayat kursi wa huwal aliyul azim. Azim. Boleh masjid? Antar angguk tu macam buat tu baca sikit. Wa huwal aliyul azim. Sekali wa huwal aliyul azim. Cuba baca istighfar. Astaghfirullahal azim.
azim, cuba azim. Azim. Baik, dalam Fatihah ada huruf dal. Jangan baca siratal lazi. Mesti siratal, lidah keluar li, dal, za, zi, zu. Siratal ladzina. Baik, ada juga huruf ta. Dalam semua huruf hijaiyah, alif sampai ya, huruf ta paling tebal. Ta ni dalam apa juga keadaan. Ini Ustazah Abdul minta maaf lah Ustazah, kalau kita macam ni macam kelas lain, tapi buat macam memang itulah kan, apa lagi nak buat. Baik, ta dalam semua keadaan. Ini pegang buat apa ni? Nampak sini dulu. Baik, ta. Ingat, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian ingat, huruf ta dalam alif sampai ya, ta paling kuat. Ta. Jangan letakkan ta di rendah. Siratal ladzi, jangan tal ladzi. Sebut ta. Sama ada apa juga keadaan dia, baris atas, baris bawah, baris depan, mati, sabdu, dengung, semua martabat dia kuat dan tebal. Cuba baca siratal ladzi. Siratal ladzi. Siratal ladzina. Siratal ladzina. So versi-versi pastikan, jangan baca ada yang peserta baca siratal tal, jangan kena tal walaupun dengar macam ta. Siratal. Baik, huruf tak nampak tak? Nampak. Whiteboard ibu kursi. Saya cakap je. Itu je lah saya cakap je. Padam macam tak padam. Contohlah. Baik, huruf yang belakang nampak tak? Memanglah huruf belakang. Huruf ta, sebut ta. Ta. Dal, Dal. ta. Ini satu makhraj. Belakang gigi ta, ta, dal, ta. Bariskan dia ta, da, ta, ta. Paling nipis ta, da. Dal ini pada atas, da ini ada. Cuba ada. Ada. Tak ada. Tak payah giling. Tak ada. Dah sebut je. Ada. Tak ada. Dada. Dada. Itu dal. Jangan pakai di. Jangan maliki yaumiddin. Mesti pakai dal. Maliki yaumiddin. Cuba. Maliki yaumiddin. Da. Kemudian paling tebal ta. Tempat yang sama. Sekali lagi ta, dal, ta. Bariskan ta, da, ta, ta. Gigi kena tempat yang sama tapi berbezanya si. Semua ada. Baik, kita tengok satu-satu. Apa pula bergoyang ni? Makin kuat goyang ni. Baik, tengok huruf ni. Sebelum kita baca satu, saya nak ambil random dulu. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Dekat dal ni, dekat dal ni ada satu. Tekan. Saya tak nak bunyi dia maliki yaumin. Dalam tajwid dia pakai rakhawah. Rakhawah ni huruf yang melirik, ada beza bunyi dia tak nak. Maliki yaum, tekan sungguh-sungguh. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Baik, sambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu. Baik. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tebal ta. Ihdinas sirat. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan an'am matikanlah nuntuk izhar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey, selesai. Itu ta dal dengan ta. Beza. Maliki yaumiddin. Nasta ihdinas sirata. Sirata dalam hijaiyah ta paling ingat, walaupun tak baca dalam surah lain, dalam Fatihah saya kena sebut juga huruf ta ni. Baik, selesai. Ada 14 saku, jelaskan semua. Ini huruf-huruf yang keluar lidah. Yang keluar lidah tadi apa? Tak, ni bukan yang ini. Dah, cukup. Saya tak tahu. Ambil ta, dal, za. Ini yang lidah ke. Yang lain lam, huruf sin, huruf lidah semua tak keluar. 3 je huruf lidah keluar. Mesti melebihi gigi. Jangan nak wa huwal aliyyul azim lagi. Baik, selesai. Baik, Fatihah. Kita baca daripada awal. Boleh? Sebelum nak baca Fatihah, saya nak baca huruf hijaiyah dulu. Tahu ke huruf hijaiyah? Tahu apa dia? Alif, ba, ta. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, ba, ta, dulu ta. Alif. Ingat betul bahasa seorang ni. Alif, ba, ta, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai. Apa zai? Sin, shin, shin. Bukan shin, sad, dad, ta, za, ain, ghain. Bukan ghain. Zaindun ada yang sebut shin. Ini siapa yang jumpa shin? Ini bukan shin, kakak-kakak oi. Shin. Bukan shin. Yang ini bukan ghain. Ejaan dia ghayanun. Ghain. Jangan baca ghairil mang. Ada semualah kita baca ghairil mang, bukan mang. Ghain atas. Sebut Ra. Bukan ghain atas ra. Pasal apa jadi kita sembahyang ghairil mang, bukan ra. Bila dia mati ghairil maut. Alif, ba, ta, za, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghain. Ada punya ghain. Fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw. Muncung mulut, muncung bibir kena muncung. Waw.
Waw. Hamzah. Ya. Boleh? Baik, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagikan ha. Ha tu dia ada sifat dia, nama dia rakhawah. Ha ni. Ha pedas. Ha ni kalau dia mati, dia ada sifat nama dia, dia hidup pun ada sifat rakhawah. Rakhawah ni bahasa mudah melirik. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar tu. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Nama dia apa? Rakhawah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ba, bila ada satu sifat dia apa? Nama dia syiddah. Syiddah. Bukan sidah restoran tu. Syiddah. Syiddah. Sifat dia ba ni dia ada sifat nama dia syiddah. Yang satu ni nama dia syaddah. Syaddah. Syaddah sabdu. Sifat syiddah. Syiddah ni maksud dalam tajwid tertahan suara, tertahan udara. Tak boleh baca Alhamdulillahi Rabbil Fesi jaga. Kalau kan ada yang petang orang baca Alhamdulillahi kalau ada yang macam itu, akan nama kat masjid tinggi. Jangan, mesti tertahan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cuba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingat ya, jangan tak nak ada tak nak. Tahan. Syiddah artinya tertahan suara, udara pun tahan. Udara tak ada tak ada. Ba tak ada hamas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada satu. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Jangan tak ada angin. Dan sifatnya jahar. Jahar tak ada hamas. Maliki Yawmiddin. Tahan syiddah. Dan juga ada sifat syiddah. Bukan bahasanya. Dan pun ada. Maliki Yawmiddin. Syiddah. Tahan suara, tahan udara. Ketika melepaskan dal, jangan sampai jadi ta. Itu sebab saya terangkan awal tadi. Ta, dal dengan ta, satu makhraj. Ta ada angin. Hamas itu angin kan? Udara. Sebut ta. Jadi ta. Sikit ta, jangan ta. Ta. Sikit je udara dia ta. Dal sama juga lidahnya, tapi dia tidak ada angin. Dia panggil jahar. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Dan middin dengan lepaskan tu nanti keluar angin. Angin di mulut, angin di lain tak apa. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Middin. Middin. Hati-hati satu dalam Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, huruf ain. Apa sifat ain? Yang belajar tajwid lah, tak belajar tajwid tak apa. Nama dia tawasul. Satu huruf hijaiyah kebanyakannya ada 6 sifat, ada yang 5 sifat dalam satu huruf tu. So banyak macam ha macam-macam sifat ada. Dia ada hamas, ada macam-macam ada. So kena bagi semua. Ain ni salah satu dia ada tawasul ataupun bayyinah dipanggil. Kita ambil tawasul. Tawasul ni
Dia tidak tertahan syiddah. Iyyaka na'budu. Salah. Kalau na'budu versi-versi, kalau petang ni ada yang baca iyyaka na', dia jadi syiddah, dia tertahan. Salah. Kalau dia jadi khawah melirik iyyaka na'budu. Salah. Itu pun melirik jadi khawah. Dia di antara dua, dia tidak tertahan, dia tidak melirik, duduk tengah-tengah. Nama dia tawassul. Iyyaka na. Kalau syiddah na. Kalau dia rakhawah na. Wallahu bima ta'mal. Itu rakhawah. Hakim pun potong satu mata. Lihat. Dia tidak tertahan, dia tidak melirik, duduk tengah-tengah. Nah. Kat mana makhraj ain? Hidung bagus, hidung. Bukan hidung sini. Pantang cakap bagus sikit pun bagus. Sini. Halqum. Tutup hidung. Ni versi kena buat ni petang ni. Ketika dia baca iyyaka na'budu, tutup hidung. Semua tutup hidung. Yang ada hidung tutup. Baca iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tutuplah hidung tu. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedap ni. Dia tak boleh masuk hidung ain ni makhraj dia duduk di sini. Bukan duduk di sini. Kalau masuk di sini salah makhraj dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hidung. Pastikan pangkal lidah ni ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan ain. Ta'i, bukan ain. Buat. Tutup hidung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu nak suruh baca. Yang belakang-belakang ni. Cuba bantu baca. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi. Iyyaka na'budu. Jangan masuk hidung. Sini. Iyyaka kalau ada mana na'budu masih naik hidung, tekan ke belakang. Iyyaka na'budu. Jangan na. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti jangan sampai masuk hidung. Ini kejap ke belakang, kejap ke depan, kejap ke depan. Biar jangan situ. Cuba je baca dia, semua orang salah. Buat pakai mic tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tutup hidung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada hidung dah. Dia naik situ. Itu sebab orang Kedah. Orang Kedah paling betul lah ain dia. Betul. Orang Penang, orang Kedah, ain ni mesti betul. Wajah. Contoh. Jangan viral kan pula. Dia semua ain. Wajah. Ayah. Dia ain ni insya-Allah betul. Kalau dia betul-betul belajar lah. Ada je kau tak betul. Tapi dia akan main di sini. Na'budu, cuba. So KPI dia tutup hidung. Tak tahu betul tak betul? Tengok QS dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuba. Iyyaka na'budu
na'budu wa iyyaka nasta'in. Masuk hidung kan? Masuk hidung. Ngaku je lah. Jadi latih. Latih itu makhraj, bukan sifat lagi. Latih makhraj dulu. Tapi buat di luar sembahyang. Tapi pengurusi surau jangan suruh test imam tu dah. Baca tu hidung tadi. Saya dengar ceramah nanti tengok imam tu tak payah. Latih saja dia akan sambung. Ihdinas sirat. Dekat sad ada sabdu, pastikan ada rakhawah. Nas dia berdiri. Ada bunyi dia. Sad juga dia ada isti'la, kena macam tebal. Dia ada itbaq, kena suara berada di kerongga mulut. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat dengan si. Dia angin dia bukan dekat pipi ni. Jangan kepungkan pipi ni. Tengah dia bukan si. Matikan as, is, us, so, su, nasi. Nah dulu jangan nos pula baca. Ihdinas jangan nos pula. Ihdina, cuba. Ih pun ada lafaz. Ada lirik tu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta. Kita ni ta ni dia ada infitah, dia ada sifat nama dia infitah, terbuka rongga ni. Ta. An'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. So jangan an'am. Kalau an'am telah tambah baris. Dia tambah baris huruf qauli, kesalahan jali. Merosak kesemak bacaan, menambah makna, batal sembahyang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil gha dulu sebut gha. Ni pun nak pakai. Ghaib ni kat sini ni. Gha. Dia ada halqah kan? Bukan tak ada halqah ke tak? Gha. Bunyi buat. Dah gelak je buatlah. Dah gelak je okey. Mau. Tebal, mau. Jangan mau. Kalau mau jadi nipis. Mau. Dubi. Ghaib ini sifat dia isti'la. Dia baca dengan tebal. Itu sebab jangan baca ghairil. Ghaib ini sifat dia, salah satu sifat dia is. Itulah orang supaya ngaji. Saya tengok orang lelaki dia, orang perempuan yang banyak, pasal ramai yang perempuan ni tak. Isti'la ni kena tinggikan kerongkong ni. Kalau kita rendahkan, mau. Kalau kita tinggikan, mau. Ghairi. Maghdubi. Hati-hati, tengok ini kalau kita rendahkan, salah sifat. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim.
Rakhawah melirik. Rakhawah. Rakhawah ni maksud dalam buku maksudnya lembut. Dalam istilah kata, sebab kita lemah sandaran pada makhraj menyebabkan huruf tu boleh keluar. Kalau kita kuat makhraj ghairil habislah, takkan jadi qaf pula. Disebabkan lemah pada makhraj dia menyebabkan dia terkeluar macam orang break emergency. Tu contoh. Jadi bila hurufnya terkeluar, nama dia rakha. Tu sebab nama dia, bahasa dia dipanggil lembut. Ghairil kalau kita punya ghairil maghdubi tak apa lirik. Ghairil maghdubi. Cuba. Ghairil maghdubi. Cukuplah tu. Kasih dulu. Boleh. Sebab maghdubi. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dekat bod ada sabtu yang ke-13. Tekan. Jangan tak tekan. Kalau tak tekan, dia pergi to. Tak akan pergi kepada to. Kalau pergi kepada to, waladhdallin dah jadi panjang pula. Orang sesat dia pula, dari sesat dan panjang pula. Namanya pula orang panjang. Baik. Sebab matikan alif. Tak ada kurus dia yang tukang padam, tak ada. Ni kita ceramah, kita padam macam mana? Contoh. Baik. Huruf dot. Kalau perempuan yang belakang tak nampak, nasib dah ya. Dot. Matikan alif. Nak tahu makhraj betul tak betul, matikan hurufnya. Alif dot mati atas am. Jangan lantun am. Baris bawah im. Baris depan ghairil maghdubi alaihim ada rakhawah pada dot. Dot ada sifat dia, nama dia rakhawah. Mesti ada punya lirik. Kalau dia tak lirik, akan pergi to. Kalau tak percaya, ada tengok. Ghairil maghdubi alaihim dia tak ada lirik. To. Pergi to. To memang tak ada sifat rakhawah. So ghairil maghdubi alaihim ada bunyi. Itu nama dia istitalah dan ada nama dia rakhawah. Memanglah kalau tak belajar tajwid memang penting dengar. Sebelum kita nak pergi pening, jangan baca dengan syiddah. Walau to. Kalau kita baca dengan syiddah, tertahan suara, tertahan udara, dia akan pergi sifat huruf lain. Pastikan jangan tertahan. Pastikan bagi juga bunyi, latih juga. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Cuba. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bapa harakat to. Nah, kira waladhdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Tak sampai tangan saya baru 5 dia dah naik dulu. Sekali lagi ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ada satu yang ke-14 pada lam. Buat itu je. Susah. Bateri pun habis. Habis bateri. Ada spek.
Ada Ustaz? Macam ni bateri. Susah tak? Ini yang baca kuat. Cuba bayar kalau semayang sir, rakaat ketiga, rakaat keempat. Yang baca kuat ni pun berterabur susahnya. Macam mana yang semayang 20 rakaat? Macam mana semayang taubat? Macam mana semayang hajat? Macam mana semayang, macam-macam semayang yang buat tadi. Ni semayang Allah. Bismillah. Ini yang rukun qauli. Macam mana kita baca kuat? Bismillahirrahmanirrahim. Macam itulah baca sir. Kalau himnya panjang, jangan baca semayang sir. Bacaan yang bacaan rakaat ketiga, rakaat keempat atau semayang sunat. Oh, yang baca talaki, yang bersanad, yang bergantung sikit, elok. Yang rakaat ketiga, rakaat keempat semayang sunat. Sama lah juga kalau Bismillahirrahmanirrahim. Baca perlahan. Sama lah him. Sama juga. Sebab itu pun suara sama, ada suaranya kuat ataupun suaranya tak kuat, itu saja. Ada, dah boleh. Ini kalau patut menunjukkan bunyi susah orang berkuali apa yang krian ni. Boleh Ustaz? Boleh teruskan? Berapa jam? 10.37. 37. Ada lagi 20 minit. Baik. Sekali lalu Fatihah habiskan. Lepas ni baca dengan bisi-bisi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Jaga ha, jangan ha, jangan Ar-Rahman. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Satu. Iyyaka. Wa iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal. Sod bagi saku sikit. Ihdinas. Nas. Cuba nas. Kadang kita lemah sangat. Ihdinas siratal. Macam tak nak macam tu. Ihdinas siratal. Cuba. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina. Tambah lagi ta, sirat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil Lagi gha. ghairil
Sebut wa. Waladdallin. Alaihim, tutup mulut betul-betul. Jangan alaihim. Ghairil maghdubi alaihim wa. Cuba. Ghairil maghdubi alaihim wa. Sebab mim ini dengan waw satu makhraj. Alaihim wa. Sebahagian kadang-kadang baca alaihim wa. Dia tak boleh dengung, tapi kena tutup mulut. Hukumnya izhar syafawi. Mim huruf bibir, waw huruf bibir. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cuba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Satu lagi versi. Kalau ada versi dalam ni lah, untuk petang. Ibu-ibu, perempuan sekalian, jangan huruf-huruf ta ni macam qaf, dad ataupun yang lain huruf yang tebal. Jangan dikembang-kembangkan mulut ni. Ini penyakit orang perempuan banyak. Sepanjang program saya mengajar lah. Orang lelaki tak ada macam ni, orang perempuan. Dia ustazah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gitu. Jangan gelak-gelak, jangan kuat gelak tu bunyi tu. Waladdallin, static je. Jangan ba. Menambah pula ya. Contoh. Qul huwallahu ahad, Allahu akbar gitu. Tak payah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Macam tu je. Dad ni ada nama dia itbaq. Itbaq ni nak mudah faham, suara terkumpul di rongga mulut. Da. Cuba sebut da. Da. Di. Du. Waladdallin. Jangan da. Kalau kita buka da, habis dah, tak adalah suara keluar. Cuma dah keluar suaranya. Itbaq lawannya infitah. Infitah terbuka rongga. Da. Habis dah sifat. Hurufnya 4 saja dalam Quran. Sad, dad, ta, za. Adik-beradik, ini itbaq. Itbaq suara terkumpul di rongga mulut. Sebut ta, za, sa, da. Cukup. Ghairil maghdub. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kadang-kadang ada yang bangga bersanad. Minta maaf cakaplah. Kerja sanad dengan sini sanad, yang sanad. Sifat hurufnya ke mana, makhrajnya ke mana, Fatihah saja sudah cukup. Yang kita belajar ni pun tak sempurna. Ni kan kalau video ni viral ni, ada yang komen salah tu ustaz ajar, salah ni ustaz ni ajar. Pun tak sempurna, menunjukkan kelemahan kita. Tak ada yang sempurna. Yang pentingnya belajar bukan sijilnya, bukan sanadnya yang dibangga-banggakan. Saya pun nak kata saya ada sanad pun kita tak berani. Pasal adakah yang Rasulullah baca itu macam kita baca? Rakaat ketiga, rakaat keempat ini penting dalam sembahyang, jaga. Baik, selesai. Masuk rukun qauli yang seterusnya, iaitu tahiyat. Baik, tahiyat ni ke depan sikit. Tak payah masuk slide. Saya nak baca ikut hafalan. Kan dah hafal? Tutup. Baik. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua tak bawa tahiyat kan? Mana dia bawa kan? Tak ada kan? Baca At-Tahiyyah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Terus. Assalamu alayka ayyuhan
Assalamu alayka. Assalamu alayka ayyuhan. Jangan panjang ka, pendek. Sekali lagi Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa Jangan you panjang, you pendek. Assalamu alayka, salam sejahtera ke atas Nabi, kamu wahai Rasulullah. Tambah panjang alif, salam sejahtera ke atas dua orang kamu. Dah satu pula Nabi seorang lagi. Assalam. Jangan Nabi you panjang buat apa? Assalamu alayka. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Cuba. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Assalamu alayna. Terus Assalamu alayna. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ada sabtu his salihin. Assalamu alayna. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Terus Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu alla. Jangan alla. Alla. Sekali lagi. Ashhadu an la ilaha illallah Wa ashhadu. Nah panjang pasal apa? Nah panjang. Jangan panjang nah. Wa ashhadu anna Muhammad. Terus. wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadan Muhammadur. Saya nampak mulut tu jawab dia. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukakan slide tu. Saya merahkan ni pasal ramai yang baca at-tahiyat. Dia baca tengok memang senang. Nanti ustaz ada semayang at-tahiyat, at-tahiyat. Bukan at-tahiyat. Saya merahkan ta dengan ta satu makhraj. Tadi pun ada tengok at-tahiyyatul mubarakatus salawatut. Bukan ta dengan ta. Ta dengan itu sebab awal-awal tadi letak ta dal ta satu mak. Dia sebut ta. Tu. Yang ini ta. Ulang at-tahiyyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sebab kalau tak belajar sifat, kita tak boleh bezakan ni. Apa yang kawan ni ada, apa yang kawan ni tak ada. Ta ada hamas, dia nipis. Ta, sebut ta. Ta. Tu. Yang tu. Yang ini ta. Tebal, ta. Tak ada angin, ta. Ti. Tut, ta. Tut, ta. Ada angin, tak ada angin. Tut, ta. Agama kepada temannya pula semayang zuhur dekat. Mana semayang. Sekali lagi, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyat. Jangan at-tahiyy. Ini ha kan? Saya Ustaz ada wotan ni, memang saya wotan Ustaz. Sekali lagi, at-tahiyyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya, baca betul macam ini. Nanti sembahyang rakaat terakhir 4 zuhur, jangan baca lillah. Bukan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Bukan tulillah.
Ini mengusi bukan yang tua-tua je kena betul. Yang anak-anak kita, cucu kita, dia sekolah kafah, semua kena betulkan. Boleh? Ulang at-tahiyyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Terus. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cukup situ tahiyat akhir. Tahiyat awal sunat apaan? Title ni sunat. Kalau tak buat sujud sahwi. Kalau terlupa sujud sahwi pun lupa, sah sembahyang, tak ada masalah. Ini tahiyat akhir. Sampai sini sahaja tahiyat. Tahiyat ini kalau dihuraikan panjang. Sambung slide. Masuk yang kedua, selawat. Yang kita baca tahiyat tadi, kita ambil sirah daripada mazhab Asy-Syafi'i dalam hadis Ibnu Abbas, riwayatnya Muslim. Yang kita pakai itu riwayat daripada Ibnu Abbas, riwayatnya Muslim, mula dengan at-tahiyyatul mubarakatuh. Sampai itulah yang kita baca. Hadis ni mana? Muslim. Siapa perawinya? Ibnu Abbas. Ini sirah dalam mazhab Syafi'i yang pakai. Inilah lafaz tahiyat at-tahiyyat. Baik, habis sampai syahadah. Masuk selawat. Selawat rukun qauli yang keempat. Tadi takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, selawat. Bukan selawat tu sampai, bukan tahiyat tu sampai selawat. Tidak, selawat, tahiyat, selawat, selawat. Lafaz selawat sekurang-kurangnya mesti dibaca. Wajib. Allahumma salli ala Muhammad. Cuba. Allahumma salli. Jangan Allahumma, tak ada sabdu sini. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Yang nak pakai Sayyidina silakan. Pastikan sebut betul Sayyidina. Cuba. Sayyidina. Kita baca pakai Sayyidina. Cuba. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala. Jangan hummas salli. Buat apa hummas lagi. Allahumma salli. Sekali lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan Sayyidina. Imam-imam pun sama. Dalam doa tu sallallahu ala Sayyidina. Bukan Sayyidina. Sayyidina tu budak-budak main Sayyidina tu Sayyidina. Ini Sayyidina. Baik, sesempurna selawat sampai fil alamin Innaka Hamidun Majid. Baca kama sallaita ala Ibrahim. Kama sallaita ala Ibrahim. Terus Wa ala alihi Ibrahim. dah bertergabung pula dah. Baca lagi saja. Wa ala ali Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad. Wa barik ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Terus Kama kama sallai berapa kali nak ulang? Tak habis kan? Nanti kan tak jumpa salamnya. Kama barakta ala. Kama barakta ala Ibrahim. Panjanglah him, jangan him. Ini bukan Ibrahim sebelah rumah tu. Ini Nabi Ibrahim. Kama barakta ala. Kama barakta ala Ibrahim. Wa ala fil alamin innaka Hamidul Majid. bukan dul majid, bukan dun majid, dum majid. Dum Majid. Innaka hamid. Innaka Hamidum Majid.
sesempurna selawat, pakailah selawat habis. Kalau tak tahan sangat nak buang air, sampai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad pun boleh itu sekali, tapi sempurnakan wa ala ali Muhammad. Sesempurna sampai innaka hamidum majid. Sambung slide. Habis dah? Baik, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan pakai ha, pakai ha. Sekali lagi, ada rakhawah. Ha tu mati ada, kena senang kalau tahu dah. Rakhawah tu ada meliriknya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sambung. Slide. Memberi salam adalah merupakan rukun daripada rukun-rukun salat. Tidak sah sesuatu salat itu melainkan dengan salam, dan tidak ada yang dapat mengambil tempatnya, menggantikannya. Tak boleh nak berhenti sembahyang mesti salam. Sekurang-kurangnya hendaklah dia menyebut lafaz Assalamualaikum. Sekiranya dia kurang satu huruf daripada huruf-hurufnya ini, tidak sah salamnya itu. Jangan Assalamualaikum, tak boleh salam. Assalam. Ni assalam, salam, salam. Masalah madani pula. Assalam. Cuba. Contoh. Ni Majmu' Syarah Muhazzab. Sambung slide. Seringkas-ringkas lafaz salam adalah Assalamualaikum. Boleh, tak ada masalah. Sebanyak sekali. Dan sebaik-baiknya ialah Assalamualaikum warahmatullah. Sebanyak 2 kali, iaitu pada kali pertama sambil berpaling ke kanan, dan paling kedua paling ke kiri. Ni rujukan kita. Yang wajib dibaca yang pertama, pusing kepalanya sunnah. Lafaz itu yang qauli, pusing kepala tu Yang kedua tu dia Waalaikumsalam pula. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sambung. Baik. Kesimpulan, rukun qauli wajib dibaca dengan bertajwid bagi mengelakkan kesalahan yang membawa kepada kesalahan makna. Salah makna, salah lah. Bismillahirrahmanirrahim, dia baca dengan kha, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyerang. Alhamdulillah. Tak baca ha sangat, kita baca kha. Macam kita baca qul huwallahu ahad. Walaupun tak wajib qul huwallahu ahad, patutnya qalqalah. Di qalqalah juga, tapi dilambatkan qalqalah tu. Qul huwallahu ahad. Sepatutnya qul huwallahu ahad. Allah katakanlah, wahai Muhammad, Allah itu Maha Esa. Dia qalqalah juga, tapi dilambat. Ahad Esa, ahad tajam. Oh, tu lain namanya. Sama qalqalahnya, tapi dilambat dia. Ahad, ahad. Jangan main. Berdasarkan kaedah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, sesuatu kewajipan yang tidak sempurna melainkan dengan sesuatu perkara, maka perkara itu juga menjadi wajib. Sembahyang tak sah kalau tak ada Fatihah. So dengan Fatihah jadi wajib. Untuk menjadikan sembahyang itu sah, kena ada Fatihah, maka Fatihah juga menjadi wajib. Kadar kekuatan suara ketika membaca rukun qauli hendaklah didengar oleh telinga sendiri dalam keadaan normal. Biasa pilih sini cukup. Kau adalah bunyi sikit dan boleh angkat suara. Kalau bunyi orang drill, renovate rumah sebelah ke, bolehlah kuatkan sikit suara untuk kita. Itu pun sekadar telinga juga kita di sini. Tak payah kita nak kuat-kuat. Tidak sah jika hanya membaca dalam hati tanpa suara. Tak tahu dah suara itu batasnya apa. Angin itu apa, udara dengan angin samalah. Suaranya bagaimana, nafasnya bagaimana. So cukuplah sekadar ni, pusatkan. Tempat-tempat lah Ustaz. Syukur. Nak sambung-sambung lah, saya nak balik. Jadi cukuplah sekadar ini. Masa yang diberikan pun 2 jam. Saya menjutaan kemaafan. Jangan anggap ini sempurna.
Saya tidak mengajar sempurna, bukan malah lebih banyak lagi yang saya tak tahu, dan kita masih belajar. Kalau ada yang tersalah, tuan-tuan dan puan, ada maklumat yang lebih baik dan lebih tepat, gunakan maklumat yang lebih tepat lagi berbanding apa yang tuan-tuan dan puan dengar pada hari ini. Mudah-mudahan tanggungjawab saya sebagai imam besar terlaksana dengan qaul ini pada pihak ini, dan mudah-mudahan ianya menjadi amal jariah yang baik, dan mudah-mudahan amalan pertama kita sebelum amalan lain dihisab diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon jutaan kemaafan daripada Allah taala atas kesalahan saya menyampaikan atau terlebih ataupun terkurang yang tidak bertepatan dengan makna yang mudah-mudahan Allah taala ampunkan segala kesalahan saya dan kesalahan kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Banyaknya yang terdapat ya, tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita sama-sama doa agar Allah memberi kita kekuatan untuk kita terus beristiqamah ya ke majlis-majlis ilmu, lebih lagi bab solat yang apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, insyaAllah. Jazakallah Ustaz. InsyaAllah. Jadi seterusnya ada penyampaian dari pihak Yayasan Restu, naskah Al-Quran, dan dipersilakan Ustazah Masira untuk mengiringi Ustaz Marhan untuk menerima bagi pihak mubaligat, saudara mubaligat naskah Al-Quran dan pihak Yayasan Restu. Silakan. Silakan Ustaz. Sebenarnya Yayasan Restu telah mewakafkan sebanyak 30 naskah Al-Quran untuk Persatuan Mubaligat. Silakan. Okey, selepas ini kita ada satu soalan cepumas bonus dari Ustaz, dan siapakah yang bernasib baik untuk menerima Quran tersebut. Silakan Ustaz. Soalan. Ustaz sampaikan soalan. Tolong tengok ya siapa yang jawab dulu. Dan jawapannya mesti betul ya, baru dapat hadiah. Sebutkan nama sifat huruf tertahan suara, tertahan udara. Allah. Sekali lagi. Sir. Soalan lain. Sebutkan nama sifat yang huruf di lirik. Rahawa. Tahniah Puan Haniza, silakan untuk menerima naskah Al-Quran. Alhamdulillah. Silakan. Dapat hadiah Al-Quran. Ya, hadiah daripada imam besar Masjid Negeri. Ya. Banyak 30 naskah ya, dan naskah diwakafkan kepada Persatuan Mubaligat, insyaAllah. Jadi tanda penghargaan dan kasih sayang kami kepada Ustaz, dipersilakan kita beri sedikit sejendah hati untuk Ustaz. Pusing. Jazakallahu khairan katsira Ustaz. Terima kasih Ustazah.
Okey, sebelum kita pergi ke slot kita yang kedua, izinkan saya untuk buat beberapa pengumuman di sini. Yang pertamanya, insya-Allah pada minggu depan kita ada kuliah bersama dengan Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri di sini juga, iaitu kuliah Isra Mi'raj. Jemput ya tuan-tuan, puan, pada 6 hari bulan Februari pagi ya, hari Rabu. Next week, minggu depan. Maafkan saya, hari Selasa. Pagi, macam ni juga datangnya dia pukul 9 sampai pukul 11.12. Okey, yang keduanya, wakaf Al-Quran tadi dari pihak Yayasan Restu juga ada dengan saya di sini. Program wakaf Al-Quran serendah RM10 satu nama. Jadi sesiapa yang berhajat boleh jumpa dengan Puan Rosnita. Puan Rosnita sudah bangun? Akan turun di bawah ya, yang mana berhajat untuk mewakafkan Al-Quran boleh jumpa dengan Puan Rosnita dari pihak Yayasan Restu di bawah. Dan ketiganya kita ada jualan roti oleh Terantak Nur Barakah, iaitu satu rumah anak-anak yatim asnaf yang bertempat di Seksyen 24. Ada jualan roti dan kuih-kuih di bawah. Jadi silalah kita sama-sama membantu dan menghabiskan apa yang dibawa untuk jualan pagi ini, insya-Allah. Ya. Jadi kita akan teruskan ke sesi kita, ke slot kita yang kedua. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih dan pihak Muslimin kalau nak join sekali untuk Ustaz dah tahu dah, jadi Ustaz akan test nanti ya, dukung kami. Datuk kita tak nak ya, tak boleh dukung. Jadi maafkan saya, dipersilakan Ustaz Farhan dan tuan-tuan untuk menikmati sedikit jamuan ringan yang telah disediakan di bawah. Dipersilakan. Silakan Ustaz. InsyaAllah kita cuba follow up lagi dengan Ustaz ya, untuk khusus kita seterusnya, insyaAllah.